Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung kembali pengajian dan pembacaan kita daripada kitab Syekh Abdul Karim, bagi Syekh Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullahu taala. Kita berhenti semalam pada kata muallif rahimahullah, wa'lam anna jumlatal basmalati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna jumlatal basmalati yasihhu an takuna khabariyatan bi'tibari asliha. Okay, sekarang ni Syekh Syarqawi akan membincangkan tentang jumlah Bismillahirrahmanirrahim dari segi perbincangan balaghahnya. Dia itu perkataan atau ayat tersebut tu ayat yang bagaimanakah? Adakah dia jenis ayat khabariyah, ayat penyata, ataupun ayat insyaiyah, yang bukan penyata. Yang bukan penyata insyaiyah dalam balaghah ni banyaklah. Doa seumpamanya, ayat suruhan, ayat larangan dan seumpamanya. Maka ketahuilah kamu, kata pengarang, anna jumlatal basmalati, bahawa jumlah Bismillahirrahmanirrahim tu yasihhu an takuna khabariyatan, sah bahawa dia itu jumlah khabariyah. Dari segi kategori dia tu kita boleh anggap dia sebagai jumlah khabariyah, ayat penyata. Bismillahirrahmanirrahim maknanya nak menceritakan bahawa aku menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku mula penulisanku dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat penyata. Bi'tibari asliha, kerana melihat kepada asal ayat itu. Ayat jumlah kan? Ayat jumlah, haraf ba muta'allaq dia bertakluk dengan fi'il. Tak? Aku menulis. Jadi jumlah fi'liyah begini, jumlah khabariyah lah. Ceritakan fi'il mudhari' tadi atau fi'il madhi sebagaimana akan sebut nantilah. Bi'tibari asliha, kerana mengiktibarkan, melihat kepada asal jumlah tersebut. Wa huwal fi'lu, iaitu fi'il. Awil qawlul ladhi yashra'u fih, ataupun kerana melihatkan kepada asal dia perbuatan atau perkataan. Perkataan alladhi yashra'u fih, yang seseorang itu mula pada perkataan itu. Jadi dia mula dengan bismillah. Jadi dari segi perkataan itu, dia sebut tu, sebutan itu sebutan khabariyah, penceritaan, pemberitahuan, penyataan.
kal akli. Yang mana perkataan yang dia mula padanya seperti makan. Makan dia mula dengan bismillah. Wasyurbi, dan juga minum. Watta'lif, ataupun penulisan. Okey. Jadi kemudian kenapa dia kata begitu? Li'anna husula dzalika la yatawaqqafu 'ala at-talaffuzi biha. Kerana hasil demikian itu tidak terhenti di atas berlafaz dengan basmalah tadi. Hasil demikian itu tidak terhenti demikian mana itu? Perbuatan, dia makan, minum dan seumpamanya itu tidak terhenti di atas berlafaz dengan basmalah. Seorang itu dia makan dan minum, tak? Adakah mesti makan minum itu mula dengan basmalah? Adakah makan minum itu nak makan dan nak minum itu kenalah sebut bismillah dulu? Dari segi makna kalau tak sebut tak boleh makan. Tidak, sebab bismillah tu bukan dari juzuk daripada perbuatan makan. Bukan dia juzuk daripada perbuatan minum. Bukan dia juzuk pada perbuatan menulis. Jadi kerana hasil demikian itu tidak terhenti di atas berlafaz dengan basmalah. Kama huwa dhabitul khabar. Sebagaimana dia itu dhabit bagi khabar. Sebagaimana itu dhabit ciri bagi khabar. Khabar. Khabar tu apa? Khabar tu nak cerita, penceritaan. Penceritaan tersebut, adakah berlaku apa yang diceritakan itu mesti terhenti di atas sebut? Tak. Contoh kita kata, saya makan. Tak. Dia mencerita, Ana sebut, saya telah makan pagi tadi. Adakah makan pagi tadi tu nak berlaku tu kena syarat saya sebut tadi? Tak. Jadi khabar tu semata-mata penceritaan bagi benda yang berlaku. Dan dia tidak berhajat berlaku khabar itu kepada sebut. Kerana apa? Kerana la yatawaqqafu 'ala talaffuzi biha kama huwa dhabitul khabar. Sebagaimana dia itu dhabit, ciri-ciri bagi khabar. Nanti kita akan tengok, dia akan sebut lepas ni lah. Nak terang, nak kata bahawa, nak ceritanya bagaimana sah kita iktibarkan basmalah itu sebagai jumlah khabariyah. Kenapa? Kama huwa dhabitul khabar, idh huwa, kerana ia khabar itu, alladhi la yatawaqqafu husulu madlulihi ala talaffuzi bihi. Kerana khabar itu ialah yang tidak terhenti hasil madlunya, hasil apa yang nak ditunjukkan oleh khabar itu ke atas berlafaz dengannya. Tidak la yatawaqqafu, tidak terhenti, maknanya tidak berhajat untuk hasilnya apa yang nak ditunjuk oleh percakapan tadi di atas kena sebut percakapan itu. Macam kita sebutlah. Lepas ni akan sebut. Tak payah buat contoh lah. Contoh dia akan sebut nanti. Madawiyan kana, sama ada perkara itu madawiyan kana, perbuatan yang telah lalu. Madi ni nisbah kepada madi. Ai madawiyan kana, sama ada dia itu perbuatan yang telah lalu. Ka qama zaidun, seperti perkataan qama zaidun. Au mudara'iyan, mudara', au mudari'iyan, ataupun perkara yang mudara', ataupun jumlah mudara', seperti yadribu zaidun. Okey. Jadi di sini bila kita sebut qama zaidun, itu jumlah khabariyah. Apa maksud jumlah khabariyah qama zaidun ini? Iaitu pengkhabaran tentang telah berdiri Zaid. Telah berdiri Zaid. Okey. Adakah berlaku berdiri Zaid pada zaman yang telah lalu, zaman madi itu, nak berlaku tu mesti berhajat kepada kita sebut? Jawapannya tidak. Jadi itu dhabit khabar. Khabar itu ialah yang tidak berhajat
untuk hasil madlunya atas sebut. Kerana khabar itu sekadar menceritakan apa yang telah berlaku. Dah kalau tak menceritakan, tidak mengkhabarkan, perkara itu tetap berlaku. Perkara itu tetap berlaku. Nampak? Jadi macam u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Aku menulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Jumlah khabariyah. Nak cerita tentang dia menulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Adakah kena bercakap? Kena beritahu dulu. Barulah berlaku tu. Sebagaimana dalam contoh ni, contoh fi'il madhi. Adakah perkataan seorang itu qama Zaidun? Itu jumlah khabariyah. Dia menceritakan apa yang telah berlaku. Jadi, ta'rif ataupun dhabit khabariyah ialah jumlah yang mana tidak terhenti untuk hasil madlulnya, apa yang nak ditunjuk oleh pengkhabaran itu kepada bersebut, bercakap dan menyebut apa yang berlaku tersebut. Maknanya kalau tak sebut qama Zaidun pun, Zaidun telah berdiri lama dah. Okay. Ataupun mudhara'iyan, mudhari' pula. Ka yadribu Zaidun, sedang memukul Zaid. Jadi Zaid sedang pukul. Kita sebut yadribu Zaidun ini jumlah khabariyah. Jadi berlakunya memukul Zaid pada waktu sekarang itu tidak berhajat kepada kita kena sebut. Tak berhajat pada kita kena sebut. Nampak tak? Jadi itu ta'rif atau dhabit kepada jumlah khabariyah. Selesai tu. Habis. Wal ma'na. Jadi apa makna di sini? Makna bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'na huna, dan makna di sini abtadi'u, aku memulakan, au u'allifu, atau aku menulis, musta'inan bismillah, hal keadaan aku memohon pertolongan dengan nama Allah, au musahiban lahu, atau berserta dengan nama Allah, ala wajhi tabarruki, atas wajah mengambil berkat. Okey. Ni kalau nampaknya Muhasyi sini dia tidak tarjihlah antara takwilan muqaddar tu. Jumlah muqaddar tu nak takdir abtadi'u ke u'allifu. Dalam sebahagian kitab lain ditakdirlah. Kalau tidak silapnya Imam Bajuri pada masalah takdir ni yang afdalnya kita takdirkan fi'il yang khusus. Kalau abtadi'u tu umum. Jadi bagi setiap perkara itu ditakdirkan perbuatan fi'il yang khusus. Khusus bismillah itu disebut. Kalau sedang menulis makna u'alifu, sedang makan jadi akulu, nampak tak? Ataupun sedang minum asyrabu. Maka kalau abtadi'u ni aku memulakan. Mula apa? Mula banyak perkara. Mula makan, mula minum, mula menulis, mula membaca. Jadi tu khilaf itu nampaknya Muhasyi tidak datangkan di sini, sebab tu dia datangkan dengan dua-dua ihtimal lah. Makna tu abtadi'u, aku mula, au u'allifu, ataupun aku menulis, musta'inan, hal keadaan aku meminta pertolongan dengan nama Allah, au musahiban, atau menyertai dengan nama Allah, ala wajhi tabarruki, atas wajah mengambil berkat. Okey, habis. Kemudian kata Muhasyi, wala syakka anna kullan min at-ta'lifi wal ibtida'i la yatawaqqafu ala qawlika u'allifu aw abtadi'u. Dan tidak syak lagi bahawa setiap daripada penulisan dan permulaan, taklif dengan ibtida' tu, yang dipaham daripada abtadi'u dan u'allifu itu, tidak syak lagi bahawa setiap daripada taklif dan ibtida' la yatawaqqafu, tidak terhenti di atas perkataan engkau u'allifu au abtadi'u. Adakah menulis itu kita nak berlaku menulis, kita kena sebut dulu? Kalau makna dok sebut, dok jadi tulis. Dok sebut bismillah, dok jadi tulis. Dok. Nampak tak? Ia bukan bismillah tu juzuk pada penulisan tu. Tak boleh start kalau tak sebut bismillah, dok. Tulis lah. Nampak tak? Mula-mula lah. Jadi dia tidak berhajat
penulisan dan permulaan itu kena sebut u'alifu. U'alifu. Baru tulis. Tak. Abtadi'u baru start mula. Tidak. Maka bila begitu fantabaqa, makalah berkenalah. Intabaqa ni kena. Bertepatanlah ala zalika, di atas demikian itu, fantabaqa dhabitul khabar, oleh dhabit khabar, oleh dhabit ciri-ciri khabar. Maka sahlah kita kata bismillahirrahmanirrahim ni jumlah khabariyah. Sebab apa? Sebab kena dengan ta'rif khabar ataupun dhabit ciri-ciri khabar. Dia dhabit ni kalau ikutnya dia tidak macam syarih, ta'rif. Dhabit ni ciri-ciri dia. Dhabit ni dia tidak seketat dengan haddun. Haddun dalam mantik ni dia lebih terperinci ataupun lebih jami' mani. Adapun dhabit ni mana-mana dhabit, ciri-ciri ada ciri-ciri kira sah dah. Maka kalau tengok pada ciri-ciri itu berdasarkan keadaan lafaz bismillahirrahmanirrahim itu, maka fantabaqa, kena dan bertepatan dengan oleh dhabitul khabar, dhabit bagi khabar. Maka kita pun panggil bismillahirrahmanirrahim jumlah khabariyah. Okey. Tak habis gitu. Dia baca hasyiah ni dia kena maklumat tu kena lama sikit sehingga habis selesai satu-satu perbahasan tu. Kayak ada rudud, irad dengan irad dan juga jawab. Datang i'tirad diam, tu ada jawab dia. Fa in qulta, kalau kamu kata ai ala sabilil i'tirad, atas jalan i'tirad lah. Inna kullan, bahawa setiap daripada inna kullan minal isti'anati bil ismi wal musahabati lahu min tatimmatil khabar. Okey. Jika kamu kata sesungguhnya setiap daripada isti'anah bismillah tu. Isti'anah ni u'alifu musta'inan kan? Musta'inan dengan musahiban tu. Jadi ba tu isti'anah ataupun ba dengan maksud musahabah. Jika kamu kata setiap daripada isti'anah meminta pertolongan dengan nama Allah dan berserta dengan nama Allah yang kita takdirkan fungsi huruf ba pada bismillah tadi tu, min tatimmatil khabar, daripada kesempurnaan khabar. Daripada kesempurnaan khabar. Ma'a walhal annahuma yahsulani la yahsulani, bahawa kedua-duanya itu isti'anah dan musahabah itu la yahsulani illa bitalaffuzi bihadzal lafzi, tidak akan terhasil kecuali kita berlafaz dengan lafaz tersebut. Dah nak minta tolong, minta serta dengan nama Allah tadi, macam mana nak terhasil? Nak terhasil kena sebutlah. Kena baca bismillahirrahmanirrahim. Tak, baru kita kata kita minta tolong dengan nama Allah. Kita menyertakan penulisan kita tu dengan bismillah. La yahsulani illa bitalaffuzi bihadzal lafzi wa lam yahsula qablahu. Walhal tidak hasil sebelum tu. Sebelum kita sebut, tak ada hasil. Kalau kita tulis saja tak sebut. Adakah kita dikira menyertai dengan nama Allah? Adakah kita dikira minta tolong dengan nama Allah kalau tak sebut? Tak ada hasil lah. Lam yahsula. Thumma atabihi, kemudian mendatangkan dengannya, ataupun thumma utiya bihi. Boleh tak? Thumma utiya bihi, kemudian didatangkan dengan lafaz tadi, hikayatan anhuma, sebagai menghikayatkan daripadanya, daripada isti'anah dan musahabah itu, maka fala takunu al-jumlatu khabariyatan, maka tidak adalah jumlah itu dikira jumlah khabariyah.
bi'tibarihima, dengan mengiktibarkan kedua-duanya tadi, iaitu isti'anah dengan musahabah itu. Dah. Maka jumlah tu bukan khabariyah lah. Sebab apa? Sebab kita sebut tu bukan kita nak cerita. Bila kata Bismillahirrahmanirrahim tu. Tak, berlakunya bismillah tu u'allifu. Aku menulis. Ataupun abtadi'u. Aku mula. Dengan bismillah. Dah penceritaan ke apa tu? Kalau penceritaan, kalau kita tak sebut bismillah, adakah kita isti'anah dan menyertakan dengan penulisan kita dengan bismillah? Jawapannya tidaklah. Jadi makna berhajat sesuatu kepada dia. Lawan bagi takrif khabariyah tadi. Nampak? Takrif khabariyah tadi sesuatu yang madlunya tidak berhajat ke atas berlafaz. Sekarang ni untuk menjadi dan mentahqiqkan isti'anah dan musahabah dengan bismillah tu kena sebut bismillah lah pada awal permulaan penulisan atau makan atau minum. Nah, jadi jumlah itu tidak dikira khabariyah lah. Tidak kena dengan ciri khabariyah yang kita sebut tadi. Bi'tibarihima, dengan mengambil kira isti'anah dengan musahabah tu. Nak isti'anah dengan cara sebut bismillah. Dah kalau tulis saja tak sebut, tak ada isti'anah lah. Musahabah pula dengan cara berserta dengan sebut. Maka kalau tidak ambil kira gitu, maka tak sebut. Orang panggil tidak musahabah dengan bismillah. Maka jumlah situ bukan khabariyah pula. Itu dia punya fa'in kulta, i'tirad dia tu. Okey. Kultu. Ni menjawab pula. Padang gini ya baca hasiah. Tanya-tanya soalan jawab, tanya-tanya soalan jawab. Jadi kena sabarlah sikit. Sebab itu kalau apa nama ni, yang dah lalu dah akidah atau biasa dah, tak ada masalah. Memang istifadah insya-Allah akan boleh lah. Tapi kalau yang mula-mula untuk berkenal-kenal berjinak-jinak dengan uslub hasiah ni mungkin sukar sikitlah. Okey, tengok. Jadi itu dia punya iskal dia. Maka apa jawapannya? Qultu na'am. Kata aku, yakni Syekh Syarqawi. Na'am. Betul. Betul tu dengan maksud betul lah begitu. Ya, betul dah tu. Wa in kana. Namun wa in kana min tatimmatihi, walaupun kedua-duanya walaupun kedua-duanya tadi min tatimmatihi, daripada kesempurnaannya. Tak, kesempurnaan bagi makna. Kesempurnaan bagi makna, bagi jumlah tadilah bismillahirrahmanirrahim. Walaupun isti'anan musta'inan musahabah tu daripada kesempurnaan makna. Lakinnahuma laisa bijuz'aini minhu, tapi dia itu bukan juzuk daripada perkataan tersebut, daripada jumlah tersebut, daripada lafaz tersebut. Jadi hak kita takdirkan musta'inan atau musahiban tadi, dia bukan juzuk daripada lafaz bismillah. Bal min muta'allaqatihi, bahkan daripada tepat takluknya, al-kharijati, yang keluar, an haqiqatihi, daripada hakikat lafaz itu. Yang lafaznya bismillah mula ba tu saja. Okey. Wa quyida fihi, dan dikaitkan padanya. Tapi kenapa dikaitkan tu? Kan dikait bismillah itu kan. Dikaitkan juga musta'inan musahiban tu. Wa quyida fihi wa in tawaqqafa madmunul khabaril matlubi syar'an alaihima, dan dikaitkan dengan demikian itu walaupun tawaqqafa, wa in tawaqqafa, walaupun terhentinya madmunul khabar. Madmum ni makna mafhum khabar, makna ataupun kita kata
pengertian khabar yang dituntut pada syarak itu di atas keduanya, iaitu di atas isti'anah dengan musahibah tu. Walaupun musta'inan isti'anah dengan musahabah tadi tu bukan daripada lafaz bismillah, tapi dia terhenti nak faham khabar yang dituntut pada syarak itu terhenti atas makna isti'anah dengan musahabah. Bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, makna aku baca atau aku tulis dalam hal keadaan aku memohon pertolongan dengan Allah Ta'ala. Hal keadaan aku menyebut serta dengan bismillah. Nampak? Itu madmun khabar, umum atau makna umum khabar itu yang ditutup pada syarak tu terhenti di atas kita takdirkan isti'anah dengan musahabah tadi. Walaupun gitu, illa kecuali anna dhalika tawakkufa la yaqtadi al-juz'iyyata. Namun tawakuf tersebut terhentinya berhajatnya kepada takdir itu tidak menuntut atau tidak memberi faham bahawa itu juz'iyah, bahawa isti'anah dan juga musahabah itu juzuk daripada lafaz bismillah. Nampak? Kan dia kata walaupun madmum khabar tu terhenti di atas kita kena takdir, tapi tawakkuf tersebut tidak memberi faham iaitu juzuk daripada lafaz bismillah. Dia tu tetap muta'allaq yang khariji, di luar. Walaupun nak faham ayat bismillah tu kena ada takdir lah. Namun takdirnya itu tidak bermakna bahawa dia itu juzuk daripada bacaan bismillah, juzuk daripada lafaz bismillah. La yaqtadil juz'iyyata ay la yaqtadi kaunahuma, tidak memberi faham bahawa keadaan isti'anah dan musahabah itu juz'aini minal khabarin nahwi, dua juzuk daripada khabar nahwu, khabar pada istilah nahwu. Nampak tak? Okay. Jadi dia bukan juzuk daripada khabar pada istilah ahli nahwu. Fa inna muta'allaqati, kerana tempat ta'alluq itu la tu'addu, tidak dikira juz'an minhu, tidak dikira satu juzuk daripada lafaz, satu juzuk daripada kalimah. Okey. Wa in tawaqqafat, walaupun terhenti faidatuhu, faedah kefahamannya alaiha, alat muta'allaqat, walaupun nak faham itu, nak faham faedah kalam ayat itu, nak kena faham, kena takdir lah. Nampak tak? Walaupun pada pemahaman perlu kepada tempat ta'alluq itu, tapi tempat ta'alluq itu bukan juzuk daripada kalam. Faham? Bukan juzuk daripada kalam. Contoh lagi, wa dhalika kal hali, dan demikian itu seperti hal fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa idza qamu ila ssalati qamu kusala. Wa idza qamu ila ssalati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sembahyang, maka mereka berdiri dalam keadaan kusala, hal keadaan mereka malas. Ini sifat orang munafik pada zaman Nabi lah. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ, dan tidak kami ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya, hal keadaan kami itu main, sia-sia, main-main, tak ada sebab. Tuhan cerita tak. Umpama hal. Okey. Jadi ala ahadil a'arib, di atas salah satu wajah i'rab. Gitulah umpamanya. Maka pada nak memahamkan jumlah tersebut, takdir itu perlu. Takdir itu perlu. Tapi benda yang ditakdirkan itu bukan dikira juzuk daripada lafaz tersebut. Khulasahnya gitulah, hak panjang-panjang kita bahas tadi tu. Okey, habis. Kemudian wa min zalika, dan di antara yang demikian itu dikata wa min zalika ma nahnu fihi, apa yang sekarang ni kita perbincangkannya. Samalah
Jadi dalam perbincangan yang disebut contoh tadi tu berkaitan juga apa yang kita bincangkan tadi. Habis. Katanya wa aidan, dan lagi falladhi yattasifu bil khabariyati wal insya'iyati innama huwal kalamu. Hanya sahaja yang bersifat dengan khabariyah dan insya'iyah itu ialah kalam. Dan kalam itu wa huwa ma tadammanu minal kalimati, iaitu apa yang terkumpul daripada kalimah-kalimah. Isnadan, terkumpul akan sebagai isnadan mufidan. Isnad, sandaran, isnad yang mufid. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim tu kan. Jadi isnad yang mufid itu sandaran lah. Maknanya kalam yang mufid lah. Isnad ni kalam yang disandar fi'il fa'il ke mubtada khabar tak kira lah. Maka itu kalam. Kalam itu apa yang terkandung daripada kalimah-kalimah menjadi dia sebagai isnad dan mufidan maqsudan lidzatihi, yang dikosadkan pada dirinya, yang kosad pada kalimah tu. Hak tu dikira sebagai kalam. Lal muta'allaqat, bukan tempat-tempat takluknya. Tempat-tempat takluk tu tak termasuklah dalam kalam. Tak termasuk dalam kalam. Contoh kita kata Zaidun fiddar. Zaidun fiddar. Jadi kalam kita ialah tiga patah je. Zaidun fi adab. Itu kalam kita. Tapi ada tempat takluk itu. Kerana ayat itu nak fahamnya Zaidun fiddar ai Zaidun maujudun fiddar. Zaidun kainun fiddar. Zaidun mustaqirun fiddar. Tempat takluk tu, adakah maujud, mustaqir, kainun tu termasuk daripada kalam? Tak termasuk. Dia hanya yang muta'allaq yang untuk faham makna madmum al-kalimah tadi. Madmum al-kalam. Dia bukan diri kalam tu. Kan ni yang kita sebut tiga patah. 1, 2, 3. Nampak? Nampak dah tu kok. Okey. Li'annaha kharijatun, kerana muta'allaq dia itu tempat takluk tu kharijatun anha, terkeluar daripada kalimah-kalimah tersebut. Okey, habis. Jadi wa hadzal iskalu, dan iskal ini, iskal yang dia kata ni khabariyah dan insya'iyah dan seumpamanya lah. Wa hadzal iskalu, dan iskal ini innama yaridu, hanya sahaja warid datang dia, wa yahtaju lil jawab, dan berhajat ia kepada jawapan anhu, jawapan bagi iskal tadi, bima dzukira, dengan apa yang telah disebut daripada penerangan yang panjang tadi. Iskal itu hanya datang idza ja'alnal idhafata fi bismillah, kalau kita jadikan idhafat pada bismillah itu, dengan nama Allah, idhafat isim kepada lafzul jalalah itu, kita jadikan dia min idhafatil amilil khas, daripada idhafat kalimah umum kepada kalimah khusus. Idhafat umum kepada khusus. Jadi hak umum apa? Umum tu nama. Kerana nama ni banyak. Khususnya Allah. Allah itu nama khusus. Idhafat bismi dengan kepada Allah itu idhafat umum kepada khusus. Bila kita takdirkan gini, iskal ni berlaku lah. Iskal ini berlaku. Okey. Terus lagi. Dia kata, innama idza ja'alna, kalau kita jadikan al-idhafata fi bismillah, idhafat pada bismillah itu daripada idhafat umum kepada khusus. Wahia al-bayaniyatu. Idhafat umum kepada khusus tu dipanggil idhafah bayaniyah. Idhafah bayaniyah. Jadi nak kenal idhafah bayaniyah ini, mudhaf itu umum, mudhafu ilaih itu khusus. Dipanggil idhafah bayaniyah. Alal qawli dhaif, atas pandangan dhaif, alladhi la yufarriqu, yang tidak membezakan, bainaha, antara idhafah bayaniyah, wa bainal lati lil bayan,
dan di antara idhafah lil bayan. Okey. Pandangan dhaif, kita ambil pandangan rajih. Pandangan rajih ada beza dua. Al-idhafah al-bayaniyah dengan al-idhafah lil bayan. Dua benda yang berbeza. Idhafah bayaniyah dengan idhafah lil bayan, dua benda yang berbeza. Itu pandangan yang kuat. Pandangan dhaif, kata sama je, idhafah bayaniyah, idhafah lil bayan benda sama. Jadi di sini dia dianggap sebagai idhafah bayaniyah atas pandangan dhaif yang mengatakan tak ada beza antara idhafah bayaniyah dan idhafah lil bayan. Fa idhafatul am, maka idhafah umum ilal khas kepada khusus, kama yuqalu laha bayaniyatun, sebagaimana dikata dia itu idhafah bayaniyah, yuqalu laha idhafatun lil bayan, dipanggilkan idhafah lil bayan. Sebut kalimah umum dulu, lepas tu datang sebut pula kalimah khusus secara mudhaf, idhafahkan. Secara idhafahkan. Jadi pada pandangan dhaif sama je, idhafah lil bayan, idhafah bayaniyah sama. Was sahih, qaul yang sahihnya khilafuhu, menyalahinya. Yakni ada beza idhafah bayaniyah dengan idhafah lil bayan. Khilafuhu wa annal mudhafa wal mudhafa ilaihi, bahawa sesungguhnya mudhaf dan mudhaf ilaih, idza kana bainahuma umumun wa khususun min wajhin, kalau antaranya dan antara keduanya, antara mudhaf dan mudhafun ilaih, ada alaqah umum khusus min wajhi. Umum khusus wajhi. Nampak? Kalau mudhaf dengan mudhaf ilaih, alaqah dia ni umum khusus wajhi. Ini berhajat kita faham pada istilah mantik pula. Jadi kat kita teranglah, kita terang. Maka fal idhafatu bayaniyatu, maka idhafah tu dinama idhafah bayaniyah. Kalau mudhaf dengan mudhafun ilaih, alaqah dan hubungannya umum khusus wajhi, maka idhafah dia itu dipanggil idhafah bayaniyah. Ka khatami hadidin, seperti cincin besi. Cincin besi. Tengok. Ni idhafah khatam kepada hadid. Khatam ni umum cincin. Umum cincin meliputi cincin besi dan cincin selain besi. Hadid khusus kepada besi. Bukan khusus kepada. Hadid ini nampak? Khatam ni umum. Umum cincin besi ataupun cincin selain besi. Besi pula umum dari segi besi itu besi cincin ataupun besi pitu ke, besi talam ke, besi pisau ke, umum. Jadi hak tengah dia tu khatam hadid. Nampak? Jadi alaqah umum khusus wajhi tu dari segi gambar rajah yang biasa ahli mantik buat gini. Umum khusus wajhi, khatam itu umum, dia dari segi dia itu cincin besi ke selain besi, dia umum. Khusus pada cincin besi, hak tengah ni. Besi itu umum dari segi dia itu besi kepada cincin ke, besi pada kursi ke, besi kepada kereta ke, umum. Khusus kepada besi bagi cincin. Jadi ni alaqah umum khusus wajhi. Apa? Maka kalau idhafat tersebut, idhafat yang alaqah dia umum khusus wajhi dipanggil idhafah bayaniyah. Idhafah bayaniyah. Contoh khatami hadidin. Au mutlaqin, au mutlaqun, umumun wa khususun mutlaqun. Ni ataf pada mana ni? Sini. Umumun wa khususun min wajhin au mutlaqun. Au umumun wa khususun mutlaqun. Umum khusus mutlak kalau dia itu alaqah antara mudhaf dan mudhafun ilaih, umum khusus mutlak, maka idhafah itu lil bayan, dia panggil idhafah lil bayan. Jadi maknanya ada beza. Contoh macam mana ni idhafah lil bayan? Kasyajari arakin, seperti pokok arak. Pokok arak. Pokok arak ni pokok apa? Pokok kayu sugi tu.
Bukan pokok air arak tu. Nampak? Syajari arak, pokok arak. Okey. Antara syajar dan juga arak. Alaqah dia umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Macam mana alaqah umum khusus mutlak? Syajar, pokok ni umum. Umum dia. Umum secara mutlak. Arak ini khusus. Khusus bagi apa? Khusus bagi pokok arak saja. Jadi alaqah umum khusus mutlak ni dia ginilah. Syajar. Pokok ni banyak pokok. Pokok betik, pokok pisang, pokok apa lagi? Pokok limau. Tapi dalam banyak-banyak pokok tu ada satu pokok dan pokok arak. Jadi alaqah antara syajar dengan arak ini alaqah umum khusus mutlak. Umum syajar meliputi secara mutlak segala pokok. Khusus arak itu bagi satu jenis daripada pokok tersebut. Okay. Maka kalau alaqah itu umum khusus mutlak falil bayan. Idhafat itu dipanggil idhafat lil bayan. Idhafat lil bayan. Okey. Ka syajari arakin. Kemudian kata Syekh lagi. Ini masuk dalam perbincangan ni. Nampak perbincangan bahasa banyak ni. Sebab itu tak masuk bagi akidah lagi tu. Tak masuk bagi akidah lagi. Okay. Kemudian kata dia amma in ja'alna. Ni kembali pada mana ni? Kembali kepada yahtaju lil jawabi bima dhukir idza ja'alna al idafata. Idza ja'alna idafata. Sini. Jadi dia atah dia kepada mana? Dia atah pada idza ja'alna sini. Atas situ. Nampak? Wa amma in ja'alna lisma. Adapun jika apa nama ni kita jadikan isim itu mukhaman. Mukhaman itu maksudnya zaidan. Ismullah, bismillah itu. Isim mana? Isim pada bismillah ni. Isim bismillah. Kita jadikan mukhaman. Mukhaman tu zaidah lah. Hanya tambah aja. Disertakan saja. Disertakan saja. Maknanya hak naknya bismillah tu naknya Allah. Dengan nama Allah. Nama Allah tu maksud apa? Allah dah. Jadi letak isim tu mukhaman sebagai tambahan saja. Nampak tak? Jika kita jadikan isim itu mukhaman awil muradu in ja'alna al-murada bihi, kalau kita jadikan al-murada bihi yang dikehendaki dengannya itu al-musamma. Apa yang dikehendaki dengan bismillah tu? Bismillah itu dengan nama Allah. Apa maksud? Dengan Allah dah. Dengan nama Allah. Tak, kita memohon pertolongan menulis dengan nama Allah. Dengan nama Allah maknanya kita minta pertolongan dengan Allah. Jadi kalau kita jadikan ismu itu mukhaman saja letak zaidah, mukhaman ni maknanya zaid, tambahan lah kira. Maknanya hak naknya apa? Hak naknya kita berserta atau dengan minta pertolongan kepada Allah. Sebut nama Allah tu atas sebagai sebutan sahaja. Ataupun yang dikehendaki dengannya au ja'alna annal murada, bahawa yang dikehendaki dengan ismi itu al-musamma, dengan nama Allah, yakni dengan Allah. Nampak tak? Maka wa ka'annahu, diterang lagi lah, dan seakan-akan qila dikatakan billahi. Kan kita bismillahirrahmanirrahim. Jadi isim itu
ada maksud berasingan sebagaimana kita bincang tadi ke idhafah isim kepada Allah tu tak. Adapun andaian kedua, kalau kita jadikan dia tu seakan-akan maksudnya musamma dah ataupun isim tu letak saja, seakan-akan dia kata bismillah. Dengan Allah aku minta pertolongan. Aku menulis dengan pertolongan Allah. Wa ka'annahu qila billah. Kenapa kita takdirkan gitu? Li'annal hukma, kerana hukum itu bihasabil zahir, melihatkan kepada zahir. Wa in warada 'ala lafzi, walaupun warid dia di atas lafaz, ikut zahir lah, dengan nama Allah, maknanya dengan pertolongan Allah lah. Walaupun warada 'ala lafzi, di atas lafaz. Lakinnal murada, tetapi yang dikehendaki, madluluhu, madlul lafaz. Apa madlul lafaz dengan nama Allah itu? Ialah az-zatul aliyatu. Iaitu zat yang maha tinggi. Lianna kulla hukmin, kerana setiap hukum, warada ala ismin, yang datang warid di atas nama, fahuwa waridun ala madlulihi, maka dia juga hukum tersebut kena dan datang kena kepada madlulnya. Nampak tak? Bila kita kata nama Allah, Allah. Contoh kita sebut lafaz Allah. Allah tu nama bagi Allah. Allah itu nama bagi zat yang wajibul wujud. Maka dia merujuk kepada Allah lah. Merujuk kepada zat wajibul wujud walaupun disebut nama Allah itu. Jadi hukum kita kata Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Betul ke Tuhan? Betul lah Tuhan. Sebab sebut Allah itu merujuk kepada madlulnya, itu zat wajibul wujud. Tuhan al-mustahiqu li'ibadati, yang berhak untuk kita sembah dia. Jangan pula kita kata Allah tu bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab tu kita sebut Allah tu. Kan kita sebut Allah tu. Dok ke sebut Allah tu makhluk, sebut tu. Alif lam laha tu, bunyi Allah tu. Dia tu bukan Tuhan. Tu kita main-main perkataan. Nampak tak? Main-main perkataan. Ni ada kok geng-geng makrifat ni suka main benda gini. Kalau moleknya maknanya kita kalau depan orang awam jangan sebut benda gini. Dia main-main. Ada juga setengah yang pengajaran sifat 20 diulang-ulang depan pengajian awam ni, pengajian umum. Kata Allah tu bukan Tuhan. Sebut banyak kali. Kalau orang dengar separuh tu aja Allah bukan Tuhan, habis dah. Nak khabar apa? Allah tu bukan Tuhan, Allah tu nama bagi Allah, bagi Tuhan. Nama bagi nama, Allah itu nama. Nak khabar gitu. Hak tu kalau majlis-majlis ilmu khusus boleh tahan sebut, tapi sebut orang awam ni jadi pening orang dulu lah. Pening dulu sebelum nak faham tu. Tu pun kalau faham. Kalau dia pening tu bit terus jadi tak faham lah. Nampak? Jadi tak faham-faham. Maka janganlah kita bawa perkataan gitu-gitu. Nampak tak? Allah betul lah nama bagi zat wajibul wujud tu Allah, tapi isim tu menunjukkan alam musamma. Menunjukkan atas madlul. Tak? Hidup tekan benda-benda yang melibatkan permainan lafaz-lafaz. Ini jadi benda itu boleh membawa ke kekeliruan. Kita bukan nak suruh akidah ni nak suruh orang pening. Kita nak suruh orang jelas. Tapi kitab ni pun pening juga ni. Nampak tak? Tapi kita khabar awal lagi. Ini bukan fokus kepada pengajian akidah. Ini pengajian yang makna capur-capur lah kiranya, sebab perbahasan Hasyiah ni dia banyak ambil daripada lughawi, mantik dan seumpamanya. Okey, kembali balik. Lianna kulla hukmin warada ala ismin, kerana setiap hukum yang datang atas nama, maka dia itu warid atas madlun bagi nama, iaitu musamma. Kita kata Allah, tak? Allah itu Tuhan. Allah itu lafaz Allah tu. Kita kata Tuhan, makna ismu musamma dia tu Allah tu. Nampak tak? Maka bila kata bismillah, kita kata bismillah dengan nama Allah. Kami memohon pertolongan, maksudnya dengan Allah lah. Bukan dengan nama saja. Illa li qarinatin, kecuali ada qarinah-qarinah yang menunjukkan tertentulah. Jika ada qarinah yang menunjukkan tertentu. Okey. Contoh. Kakatabtu Zaidan, seperti aku tulis Zaidan. Ni ada qarinah ni, aku tulis Zaidan. Aku tulis Zaid ke aku tulis nama Zaid? Gitu. Ni ada qarinah ni.
Nampak? Aku tulis Zaid. Kita boleh ke tulis orang Zaid tu? Diri Zaid tu, kepala, tangan, kaki, boleh tulis ke? Tak boleh. Lukis boleh lah, tapi lukis tu bukan diri Zaid, tu lukisan yang menunjukkan rupa Zaid. Tapi tulis Zaid tak boleh. Makna tulis kalimah Zaidan. Awak ni ada qarinah. Au daraba fi'lu madin. Ataupun daraba fi'lun madin. Daraba ni fi'il madi. Daraba ni fi'il madi. Daraba fi'il madi. Jadi kita dalam i'rab, kita i'rab daraba fi'il madi. Daraba ni fi'il madi ke perbuatan? Nampak tak? Nampak tak? Perbuatan telah memukul fi'il madi. Ni merujuk kepada kalimah daraba tersebut. Nampak? Okey. Maka ni. Mana ni? Wa amma in. Adapun in ja'alna lisma mukhaman awil murada bihil musamma, kalau kita andaikan isim pada bismillah itu yang dikehendakinya ialah musamma itu, jawabnya fala wuruda lidzalikal iskali, maka tidak datang warid iskal tersebut. Tak warid iskal tersebut. Nampak tak? Iskal mana? Iskal pada masalah hak dibincang sebelum ni kan? Ni atas ni. Tempat ta'alluq, muta'allaq dia semua itulah. Okey. Maka iskal yang dibincangkan sebelum tadi tidak warid lah. Tak warid. Wala yahtaju lil jawab, dan tidak berhajat untuk jawapan anhu daripadanya bima zukir, dengan apa yang telah disebut dahulu. Kenapa? Li'annal ma'na hina idzin, kerana makna ketika itu pada masalah mana? Apa nama ni? Iskal yang telah kita sebut tadi, maka tidak berhajat untuk dijawab kerana makna bismillahirrahmanirrahim itu hina idzin, ai hina id ja'alna lisma mukhaman awil murada bihil musamma, itu makna tu jadi apa? Uallifu musta'inan bizzatil aliyah. Aku menulis hal keadaanku memohon pertolongan dengan Allah yang maha, dengan zat yang maha tinggi. Bukan dengan nama dah tu. Dengan zat yang maha tinggi. Au musahiban laha, ataupun berserta dengannya akan sebagai apa? Musahabah. Musahiban laha ay musahabata tabarrukin, akan sebagai ini jadi maf'ul mutlaq lah. Musahiban laha musahabata li bayani nau'i ni. Nak terangkan nauk musahabah ni. Musahabah tabarruk, berserta sebagai ambil berkat. Bukan berserta zat dengan zat, bukan berserta untuk tujuan ambil berkat. Gitu baca bismillahirrahmanirrahim. Okey. Maka kalau takdirnya gitulah. Minta bertolongan dengan Allah yang Maha Tinggi atau berserta dengan Allah dengan sebagai ambil berkat. Wala syakka, dan tidak syak lagi, anna listi'anata, bahawa memohon pertolongan dengan Allah, wal musahabatal madhkurah, dan berserta yang tersebut itu, la yatawaqqafani, tidak terhenti, alat talaffuzi, di atas berlafaz, bihadzal lafzi, dengan lafaz ini. Kalau nak ambil berkat, nak minta tolong, adakah dia berhajat kepada berlafaz? Berhajat kepada berlafaz tak? Tak berhajat. Kita tulis tu niat kita tu ambil berkat dengan Allah Ta'ala, minta tolong dengan Allah Ta'ala dalam hati, tak berhajat pada lafaz. Lain kalau kita takdirkan bismillah dengan nama Allah. Nampak tak? Jadi hak iskal yang warid tadi tak berlakulah kalau kita andaikan di sini murad dengan bismillah itu musamma. La yatawaqqafani ala talaffuz bihadzal lafzi, tidak terhenti di atas berlafaz dengan lafaz ini. Bal huma hasilani, bahkan terhasil, fi nafsil amri, pada hakikat diri perkara tu. Berlaku dah kalau kita memang orang beriman, kita menulis dengan mengharap pertolongan Allah Taala, tak sebut bismillah pun makna kita berserta dengan pertolongan Allah Taala. Wa hadzal lafzu, maka lafaz ini, a'ni bismillah, maka lafaz ini bismillah itu hikayatun anhuma, hikayat daripada keduanya.
apa dia? Hikayat daripada isti'anah dan juga hikayat daripada musahabah. Maka fasahha kaunuhuma khabariyata. Maka sahlah kita jadikan bismillah itu khabariyah. Memang khabariyah betul lah. Sebab kita nak khabar apa yang hakikat berlaku, kita memang menulis ni kerana Allah Ta'ala. Maka tak berhajat pada lafaz untuk kita isti'anah tersebut. Dengan makna kedua ni lah. Maka bila kita sebut bismillah pula itu memang khabariyah betul. Okey. Wa inil tafatna. Wa inil iltafata ni. Wa inil tafatna. Kalau kita memandang lihadzal qaidi, di atas qaid ini, ala anna, atas bahawa kita, lau jaraina ala ma dzukir, kalau kita berjalan di atas apa yang telah disebut, min kauniha, apa tu bayan, min kaunil idafati min idafatil ammi lil khas, dia idafat bismillah itu daripada idafat am kepada khas. Falana, maka bagi kita man'u ma marra, boleh menghalang apa yang telah lalu, min, apa yang nak halang tu, min annahu yushtaratu, bahawa sesungguhnya disyaratkan fil khabar, pada khabar itu, husulu, naik fa'il bagi yushtaratu, disyaratkan pada khabar hendaklah terhasil madluluhu, husulu madlulihi, hasil madlulnya qablahu, sebelumnya. Kan khabar itu kan, sebagaimana kita sebut tu, disyaratkan terhasil madlul dia. Sebelum tu barulah kita ceritakan apa yang telah berlaku, tu khabar. Tapi kalau kita berlaku atas jalan bahawa idafat itu idafat am kepada khas, dan kita lihat kepada qaid ini, maka kita boleh menghalang apa yang telah lalu di syarat tersebut. Fil khabar min annahu yushtaratu fil khabar husulu madlulihi qablahu. Apa lagi? Wa kaunuhu, dan keadaannya hikayatan anhu, dan keadaan lafaz tersebut itu menghikayatkan apa yang telah berlaku sebelumnya. Bal yajuzu, bahkan harus, an yakuna madluluhu, jadilah madlulnya itu la yahsulu illa bitalaffuz bihi, tidak terhasil kecuali dengan berlafaz dengannya. Jadi kita boleh abaikan syarat dulu. Syarat mana? Syarat yang kata nak khabar itu mesti berlaku dulu, maka sahlah ayat kita itu, khabar itu menghikayatkan, menceritakan apa yang telah berlaku. Tapi kalau kita boleh buang ataupun kita boleh abaikan syarat tersebut. Bahkan harus bahawa madlul itu tidak akan terhasil kecuali dengan berlafaz. Bahkan nak kata kita nak terhasil madlul bismillahirrahmanirrahim itu tak akan terhasil kecuali dengan kita berlafaz dengan dia juga. La yahsulu illa bitalaffuz bihi. Contoh sebagaimana kama taqulu atakallamu mukhbiran. Atakallamu. Kama taqul atakallamu. Kalau kitab yang tahqiq dia tak dah ni, kalau yang eloknya dia letak ni lah. Letak dalam kurungan sebab ini maqulul qaul ni. Kama taqul, sebagaimana kamu kata, atakallamu, aku sedang bercakap. Kita sebut itu atakallamu, kita sebut itu hal keadaan kita mukhbiran, kita nak memberitahu an kalamin hasala minka, tentang percakapan yang hasil daripada kamu. Jadi bila kita kata atakallamu, saya sedang bercakap, kita sebut saya sedang bercakap. Perkataan kita saya sedang bercakap tu nak khabar apa? Nak khabar perkataan yang sedang hasil tu. Apa perkataan itu? Wa huwa hadzal lafzu, iaitu lafaz tersebutlah. Lafaz atakallamu tadi. Bukan nak khabar
Dia cakap benda lain. Dia cakap atakalamu dah. Apa yang dia cakap itu ialah lafaz atakalamu. Ha. Ai lafzu atakalamu. Lafaz atakalamu. Walam yahsul minka kalamun ghairuhu. Dan tidak hasil daripada kamu kalam selain daripada atakalamu. Okey. Ai ukhbirkun an kalamin hasala minni, iaitu aku memberitahu kepada kamu tentang kalam yang hasil daripada aku, iaitu percakapan aku atakallamu itu sendiri. Wa huwa hadzal lafzu, dan iaitulah lafaz itu, ai lafzu atakallamu, lafaz atakallamu. Maka famadlulu hadzal lafzi, madlul yang dipaham daripada lafaz itu, wa huwal kalamu, iaitu kalam atakallamu, lam yahsul qablahu, tidak hasil sebelum tu. Bila kita sebut atakallamu, nak khabar saya sedang bercakap. Itu khabar. Khabar tentang apa? Khabar tentang dia sebut atakallamu. Dia tidak terhasil khabar tu sebelum tu. Kerana masa dia sebut tu nak sebut atakallamu tu dah. Bukan makna sebelum tu dia cerita benda lain. Bukan. Jadi tidak hasil madlu kecuali sebelum tu. Balil kalam huwa nafsu atakallamu. Bahkan kalam tu sendiri diri atakallamu tu. Diri percakapan dia atakallamu. Fahuwa wa in kana bihasabi zahiri, dan dia walaupun mengikut zahirnya, wa in kana bihasabi zahiri hikayatan an madlulihi. Dia itu hikayat daripada madlulnya. Madlul dia apa? Madlul saya bercakap. Apa faham daripada saya bercakap itu? Makna husulu kalamin, berlaku terhasilnya kalamin ghairi hadzal lafzi, selain daripada lafaz ini. Bila sebut saya atakallamu, saya bercakap. Saya bercakap ataupun takallamtu, saya telah bercakap. Ataupun atakallamu lah, saya sedang bercakap, dah kira lah. Saya sedang bercakap. Apa percakapan dia? Percakapan dia ialah saya sedang bercakap. Walaupun madlulnya memberi faham bahawa berlaku kalam ghairi hadzal lafzi, selain lafaz ini. Lakinnal murad, tetapi yang dikehendaki ialah nafsu atakallamu, diri perkataan atakallamu itulah yang kalam yang dia sebut itu. Nak menceritakan bahawa dia menyebut kalam atakallamu. Li adami husuli kalamin minka, kerana tidak hasil daripada kamu kalam ghairu li adami husuli kalamin minka, tidak hasil kalam daripada kamu selain daripadanya. Li adami husuli kalamin minka ghairihi, ghairuhu, li adami husuli kalamin minka ghairuhu, tak hasil kalam selain daripada itu. Okey. Lam yahsul minka ghairahu, tidak hasil kalam daripada engkau selain daripada kalam atakallamu tadi. Li'adami husuli kalamin minka ghairahu, kerana tidak hasil kalam daripada engkau selain kalam atakallamu tadi, qablahu, sebelumnya. Maka fahuwa fil haqiqati, maka dia pada hakikat hikayatun an nafsihi, menghikayatkan tentang dirinya. Jadi dia kata atakallamu itu, saya bercakap tu, menceritakan bahawa dia mengucapkan perkataan atakallamu itu sendiri. Bukan nak beritahu dia ada buat percakapan lain. Wal makna huna, maka makna di sini abtadi'u musta'inan bi bismillah, aku mula dengan minta pertolongan dengan nama Allah, au musahiban lahu, ataupun menyertai dengan nama Allah. Wa kullun minal isti'anati, dan setiap daripada minta pertolongan dan musahabah itu, lam yahsul illa bihadzal lafzi, tidak hasil kecuali dengan lafaz ni. Minta tolong dan menyertai bismillah tu nak terhasil macam mana? Nak terhasil kena sebut lafaz tersebutlah. Tidak akan hasil kecuali dengan sebut bismillah. Maksud aku lafaz bismillahi, bismillah. Jadi itu takdirnya. Walaisal muradu, bukan maksudnya annahu hasala minka isti'anatun bi bismillah. Bukan maksudnya bahawa telah hasil daripada kamu pertolongan dengan nama Allah, au musahabatun lahu,
ataupun penyertaan bagi nama Allah tu qabla dhalik, sebelum itu. Bukan nak cerita bahawa sebelum ni kamu nak khabar bahawa ada pertolongan dengan nama Allah ataupun ada penyertaan dengan nama Allah. Bukan nak khabar gitu. Bukan nak khabar gitu. Jadi khabariyah di sini dengan maksud mengkhabarkan apa yang sedang berlaku tu, dan tidak berlaku ia kecuali dia itu kena sebut lafaz tu juga. Okey. Wa hadzal lafzu, dan lafaz ini hikayatun anhu. Lafaz bismillah ni hikayat daripada perbuatan kamu menyebut nama Allah ketika itu, bukan menceritakan apa yang telah lalu. Balil muradu al-ikhbar, bahkan yang dikehendaki ialah al-ikhbaru bi annahu hasala minka isti'anatun, menceritakan bahawa sesungguhnya berlaku hasil daripada engkau pertolongan bismillah dengan nama Allah, wahyal isti'anatul hasilatu, iaitu pertolongan yang hasil biqaulika bismillahi dengan nama Allah, la ghairahu, bukan selainnya. Jadi itu kalau kita atas takdir, atas kita iktibarkan bahawa jumlah bismillahirrahmanirrahim itu jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah. Jadi ini pembacaan panjang ni dengan macam mana kita boleh andaikan bismillah tu jumlah khabariyah. Ayat penyata. Nak menyatakan apa? Saya simpulkanlah, nak menyata. Penyataan dan ayat penyata ni nak cerita, penceritaan ni nak cerita benda telah berlaku. Bagaimana telah berlaku? Walhal kamu sedang baca. Nampak? Kamu sedang baca, sebut perkara tu. Tu dia datang hujah tadi tu. Dia kata tak ada masalah. Menceritakan apa yang berlaku tu, dan tidak berlaku pengkhabaran itu kecuali dengan apa yang disebut ketika itu. Bukan nak cerita benda yang telah lama berlaku. Benda yang telah berlaku, bukan sekadar itu. Nampak? Maka sah kita iktibarkan dia jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah. Okey. Kalau ikutnya, kalau kitab-kitab lain dia nikahkan je. Jadi bismillahirrahmanirrahim, khabariyatul lafzan, insyaiyatul makna. Habis selesai cerita. Bismillahirrahmanirrahim ni dari segi lafaz dia khabariyah. Kerana dia bukan lafaz fi'il amar, bukan nahi, bukan doa dan seumpamanya. Dia lafaz jumlah khabariyah lafzan, lafaznya khabariyah, ayat penyata, tapi maknanya insya'iyah. Selesai, habis cerita. Biasanya syarah-syarah yang ringkas ataupun mujaz, yang ijaz, sebut gitu je. Sekarang ni dia bincang lagi pula. Kok mana boleh jadi khabariyah itu? Kok mana jadi khabariyah itu? Jadi apa nama ni, perlu kepada peneliti yang sini lah. Kita berhenti situlah, sebab lepas ni dia kata wa yasihu an takuna insya'iyatan. Bagaimana pula sah bahawa bismillah ini jadi jumlah insya'iyah pula? Bincang pula dari segi itu. Okey, jadi tak boleh banyak-banyak, berat. Ni pun kena baca balik dengan kita dhabit tu. Sebab kita baca sikit-sikit ni mungkin fikrah itu ataupun rantaian pemahaman tu diputus-putus. Dia baca sekali lagi baru kita nampak dekat mana penghujahan irad dengan jawab dia. Kalau macam ni begini, kalau macam ni begini, nak baca sekali lagi. Sebab itulah kalau makna sewajarnya lah kalau kita sebelum kita start baca ni, asatizah atau sahabat-sahabat sekalian, baca dulu sekali, cuba faham dulu perbincangan kita, barulah makna kita buat live ni kita boleh sama-sama baca. Dan kalau ada kekeliruan dan juga ada apa-apa komentar daripada asatizah sekalian, boleh kita sama-sama bincang, sama-sama telitikan pemahaman yang kita dah dapat daripada kitab ini. Nampak? Kerana kalau nak tumpu sini saja tanpa kita tengok dulu, kadang perbincangan tu kita jadi hanyut. Kita dah hanyut dah sebab apa panjang ni. Tak selesai gitu, tak selesai lagi. Tapi bila kita dah baca dah sekali, kita cuba faham. Tak apalah kalau baca tu tak faham lagi tu, kurangnya kita tahu dah perbincangannya kat mana kita nak sambung dot-dot tu. Sambung dia punya noktah-noktah supaya jadi perbincangan tu nampak dan jelas kepada kita. Sekadar tu saja untuk kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.